Assalamualaikum, saya akan menerangkan bahagian pengenalan. Pada era globalisasi kini, seperti yang kita sedia maklum, kemajuan teknologi telah membawa perubahan untuk rangkaian sosial sebagai rutin harian masyarakat kini. Dalam erti kata lain, bagi kebanyakan budaya dunia, contohnya seperti Malaysia, internet ataupun lebih dikenali sebagai media sosial telah menjadi satu kegunaan seharian masyarakat. Seterusnya, hasil daripada kemajuan teknologi itu, satu masalah telah timbul khasnya di kalangan orang muda. Masalah itu ialah masalah cyberbullying. Cyberbullying yang bermaksud ialah pengusikan teknologi tinggi hasil dari pelibatan kata-kata yang tidak beradab, bermoral dan beretika secara berulang kali dalam jangka masa yang panjang. Hal ini berlaku kerana bully cyber dicirikan sebagai penggunaan komunikasi berasaskan teknologi melalui pesanan atau frasa dalam talian termasuk telefon bimbit, komputer, email, pesanan segera dan bahkan rangkaian sosial iaitu bertujuan untuk membolehkan gangguan atau intimidasi terhadap seseorang individu tersebut. Seterusnya ialah jenis-jenis media sosial yang dijadikan alat kepada seseorang itu untuk membuli individu tersebut termasuklah Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan lain-lain. Berdasarkan statistik cyberbully di dalam Malaysia, Malaysia berada di kedudukan ke-6 daripada 28 buah negara dalam bully cyber di peringkat global pada tahun 2018 dan kedudukan itu juga sekaligus menjadikan Malaysia sebagai negara kedua yang paling banyak merekodkan kes bully di Asia. Oleh yang demikian, kita sebagai masyarakat yang berbilang kaum haruslah saling memupuk nilai-nilai murni, etika, peradaban, tidak kira usia maupun budaya. Seterusnya adalah faktor berlakunya bully cyber. Dalam masyarakat hari ini, jenayah bully cyber adalah perkara biasa. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, bully cyber ialah satu perbuatan memogot, memalukan atau menakut-nakutkan orang lain melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, permainan dalam talian dan sebagainya. Walaupun kita sering dikejutkan dengan berita di media sosial dan televisyen mengenai isu bunuh diri selebriti yang tidak tahan dengan cacian pengikut mereka, kita pastinya tidak asing dengan masalah bully cyber. Antara faktor yang menyumbang kepada berlakunya bully cyber ialah ketidakpuasan hati seseorang terhadap orang tertentu. Pembuli cyber ini biasanya tidak berpuas hati dengan penampilan, kemewahan dan tingkah laku mangsa. Ini membolehkan mereka membuli mangsa dalam talian kerana identiti mereka sukar dikesan dan mereka mempunyai keupayaan untuk bergerak dalam talian tanpa sekatan. Selain itu, bully cyber juga boleh berpunca daripada kurangnya penghayatan terhadap nilai agama. Pembuli cyber ini lazimnya tidak mementingkan nilai agama. Ini menyebabkan mereka tidak tahu membezakan antara kebaikan dan kejahatan. Mereka percaya bahawa mengaibkan, menghina, memfitnah dan memalukan orang lain secara terbuka dalam talian adalah perkara yang betul untuk dilakukan. Mereka tidak tahu bahawa ini tidak disukai dalam banyak agama. Ini akan membolehkan pembuli untuk terus membuli mangsa di media sosial tanpa rasa bersalah. Di samping itu, ibu bapa terlalu sibuk bekerja mencari harta dunia dari meluangkan masa bersama anak. Malah, lebih menyedihkan apabila ada ibu bapa yang memberikan telefon pintar kepada anak kerana malas melayannya. Oleh itu, kanak-kanak bebas melakukan perkara yang tidak sepatutnya dilakukan di internet seperti bully cyber. Apabila kanak-kanak menjadi lebih berani dan selesa menggunakan teknologi, mereka juga lebih cenderung untuk terlibat dalam bully cyber. Ini kerana mereka tahu tiada siapa yang akan menegur perbuatan mereka. Dalam pada itu, bully cyber juga boleh berlaku disebabkan orang ramai yang ingin berseronok dan bergurau di media sosial. Segelintir orang di media sosial bergurau menggunakan kata-kata yang tidak sepatutnya termasuk kata-kata lucah dan kata-kata berbau fitnah dan hasutan. Selain itu, terdapat orang yang bergurau menggunakan gambar atau video lucah. Mereka percaya tindakan mereka hanya bertujuan untuk berseronok dan membuat orang ketawa. Tetapi malangnya, ini telah menyebabkan insiden bully cyber. Konklusinya,
Terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada berlakunya buli cyber. Oleh itu, setiap pihak perlu mengambil tindakan sewajarnya bagi menangani masalah buli cyber. Kerajaan harus melancarkan kempen untuk memberi amaran kepada orang ramai tentang kesan negatif buli cyber dan harus mengadakan program untuk membantu orang ramai menggunakan internet dengan bijak. Semoga program-program yang telah dijalankan untuk menangani buli cyber akan memberi impak yang positif kepada jumlah kes di negara kita. Sejak akhir ini, isu etika bersosial dalam pelbagai peradaban sering menjadi perbualan masyarakat dengan pelbagai masalah yang mengakibatkan keretakan dalam kehidupan sosial di Malaysia. Pelbagai masalah yang sering berlaku dan makin berluasa dan salah satunya adalah masalah buli cyber di Malaysia. Hal ini menyebabkan kes buli cyber semakin meningkat dan tidak dapat dikira kerana ia termasuk dengan kes-kes yang tidak dilaporkan kepada pihak berkuasa. Buli cyber ini bukan sahaja terjadi di Malaysia tetapi ia melibatkan masalah di seluruh negara yang sebenarnya mendatangkan pelbagai masalah serta kesan dan impak negatif secara menyeluruh. Kesan buli cyber terhadap etika dalam pelbagai peradaban yang pertama adalah jurang yang wujud antara kaum, bangsa dan agama. Isu buli cyber ini tidak mengira kaum, bangsa dan umum. Ia boleh terjadi kepada siapa-siapa sahaja, malahan masalah buli cyber ini amat memberi kesan negatif kepada mangsa. Dari segi emosi, fizikal dan mental menjadi lebih besar jika ia melibatkan isu buli cyber antara kaum atau perbezaan agama. Ini kerana jika pembuli mengulang perbuatan tersebut dengan mendatangkan kemarahan seseorang dengan menggunakan kemudahan komunikasi teknologi yang ada, kebarangkalian pembulian akan berlaku secara berterusan dan tanpa henti. Kesan buli cyber terhadap etika dalam peradaban yang kedua adalah boleh mendatangkan depresi seseorang, kemurungan dan perbuatan mencederakan diri. Sebagai yang kita tahu, kita mempunyai pelbagai peradaban seperti tamadun Melayu, Islam, Cina, India dan Barat. Etika dan peradaban seseorang boleh dilihat melalui prinsip moral dan nilai-nilai akhlak serta perkembangan, kemajuan dan kebudayaan sesuatu bangsa. Jika mangsa tidak dapat pertolongan yang sepatutnya, akan mengakibatkan sehingga kes bunuh diri. Ini kerana setiap agama mempunyai ajaran yang tersendiri dan boleh menyebabkan agama dan bangsa menjadi perbualan. Jika kes buli cyber berlaku dan ia akan menjadi keharmonian dan kestabilan negara tidak terjamin. Walaupun sudah pelbagai peradaban yang kita masuki, malahan negara maju seperti Jepun dan Korea juga tidak lari daripada masalah buli cyber ini. Kesan buli cyber terhadap etika dalam peradaban yang ketiga adalah menjatuhkan maruah dan menyebabkan hilang punca pendapatan seseorang. Jika kita lihat dari segi hubungan dengan etika bersosial dalam pelbagai peradaban, ia akan menyebabkan stigma yang ada pada suatu kaum itu menjadi benar kerana penyalahgunaan informasi ini serta pembuli cyber akan menabur fitnah seseorang di media sosial sehingga pihak atasan ataupun majikan terpaksa mengambil tindakan untuk memecat mangsa demi menjaga nama baik syarikat. Ia menjadikan syarikat lain tidak mahu menerima mangsa kerana fitnah ke atas seseorang. Ia akan menjadikan sukar untuk mangsa walaupun itu bukan kebenarannya. Dari masalah ini akan menyebabkan peningkatan peratusan untuk mereka yang tidak mempunyai pekerjaan atau kata lain penganggur. Rumusannya, buli cyber ini amat memberi impak dan kesan negatif kepada mangsa dan perlu diambil berat daripada berlakunya sesuatu yang tidak diingini. Jika berlaku kepada seseorang yang anda kenali, perlulah memberikan sokongan sepenuh serta pertolongan kepada mangsa agar masalah serta isu ini tidak berluasa lagi. Malaysia adalah negara yang mempunyai pelbagai bangsa serta agama yang menjadikan dia negara yang unik dan berharap agar masalah dan isu ini tidak menjadikan negara kita berpecah belah. Untuk penyelesaian masalah ini, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih Alia. Setelah melihat kepada kesan buli cyber terhadap peradaban di Malaysia, kumpulan kami telah mendatangkan beberapa penyelesaian bagi menurun jumlah kes buli cyber di Malaysia. Yang pertama ialah melalui masyarakat, iaitu aktiviti kempen anti-buli cyber.
Sebenarnya di Malaysia, kempen ini dijalankan hampir setiap tahun yang melibatkan ramai artis terkenal. Namun, kempen ini tidak mampu menurunkan jumlah kes buli cyber di Malaysia. Apa yang boleh kita lakukan adalah menambah baik pengisian serta aktiviti dalam kempen ini supaya setiap intipati dapat diserap dan difahami oleh lapisan masyarakat. Yang kedua ialah melalui ibu bapa. Hal ini kerana ibu bapa adalah orang yang terpenting untuk membesar dan mendidik anak-anak mereka. Mereka perlulah sentiasa peka dengan perubahan anak-anak mereka dan melakukan pemantauan berkala terhadap aktiviti atas talian anak-anak mereka. Selain itu, mereka perlu berkomunikasi seperti bertanyakan masalah ataupun perkembangan anak-anak mereka. Dan yang ketiga, melalui individu itu sendiri ataupun mangsa buli cyber ini. Mangsa ini perlulah berani berdepan dengan pembuli tersebut untuk mencari penyelesaian ataupun berani bercerita masalah ini terhadap orang yang mereka percayai seperti ibu bapa ataupun adik-beradik mereka. Hal ini akan mampu membuatkan mereka lebih tenang dan mereka rasa lebih waras untuk berfikir cara penyelesaian terhadap masalah tersebut. Dan yang terakhir, mangsa itu boleh lakukan ialah dengan menyekat akaun pembuli supaya mereka tidak perlu lagi membaca komen-komen negatif daripada pembuli tersebut. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terakhir sekali ialah kesimpulan. Akhir kata pada umumnya, etika dan peradaban tidak membawa banyak perbezaan dari segi maknanya. Ini kerana kedua-duanya merujuk kepada tingkah laku baik atau buruk mengikut penilaian dalam sosial masyarakat. Justeru itu, etika dan peradaban amatlah penting dalam membentuk panduan hidup seseorang, akhlak seseorang, melahirkan masyarakat yang harmoni serta bebas dari masalah gejala sosial.